muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni sebagai manusia yang diberikan akal, dan apabila diberikan akal, Allah Taala akan tanya pula akal kita. Afala taqilun? Adakah engkau menggunakan akal? Adakah engkau menggunakan akal apabila engkau nak buatkan satu keputusan? Adakah keputusan itu makna baik untuk kamu? Adakah keputusan itu maknanya menjadi satu kebaikan untuk diri kamu ataupun kejahatan untuk kamu? Maka akal fikiran itulah sebagai maknanya enjin utama untuk apa tuan-tuan? Untuk membezakan di antara hak dan juga yang batin. Maka apa-apa yang kita buat dalam surau ni tuan-tuan, semua baik belaka. Apa-apa yang kita tafsirkan di dalam apa jua yang ada dalam otak kita, apa yang dikatakan Ramadan tu bulan keberkatan, Ramadan bulan pengampunan, Ramadan tu bulan keindahan, Ramadan itu dah bulan-bulan, asalkan yang baik, semua betul belaka tuan-tuan. Tapi yang tak betulnya, Ramadan itu adalah bulan kemudaratan. Masuk TikTok habis saya. Masuk TikTok tak itu yang memberikan kemudaratan kepada umat Islam. Letak situ sebab TikTok mereka ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manusia itu kesesuaian. Sesungguhnya manusia yang kita ni tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bercuma saja dan sia-sia. Berarti ada perintah yang mesti ditegakkan dan ada juga penegakkan. Ayat yang saya baca tadi waktu Isya tadi, Isya tarawih tadi, di mana Allah Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Tak tahu mana lagi, tapi bunyi setan-setan tu dia lah tu, jangan ikut setan lah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah orang beriman. Kita ni sebenarnya orang Islam, tapi Allah Ta'ala sudah letakkan diri kita ni satu tempat yang cukup istimewa. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah Ta'ala letakkan diri kita ni dalam Al-Quran ni, semua beriman belakang. Kita boleh tengok sendirilah dalam Quran ni. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua Allah Ta'ala mulakan seruan itu kepada orang yang beriman. Dia tak kata orang Islam. Sebab apa? Ramai orang Islam, tetapi belum tentu lagi Islam itu mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sifil ni Islam tak mestinya dia beriman. Kalau kata dia beriman, mesti dia Islam. Tu dia punya sifil dia. Tak heranlah tak heranlah kalau kata bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya beberapa malam sahaja menjadi keberkatan. Lepas tu tak ada dah. Penghuni-penghuni akan berselerak lari ke mana tak tahu ke mana. Jadi mana itu di antara ulangan-ulangan kita, perangai-perangai kita yang lepas, sehingga Allah Ta'ala sebut kepada iblis. Dia kata, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei manusia-manusia sekalian, jangan kamu ikut perangai setan. Dia kata, dia alam ni bak setan sajalah. Hei setan, lari, jangan duduk dalam ni. Dia kan balik kan saya kena sekat dengan setan kan, baru tahu. InsyaAllah tak kena kot. Ini setan dia gelak Sebab setan dia kata, aku dah kena rantai dah. Kau sendirilah pandai-pandai lah kau. Aku dah jangkau lama dah. Dan aku akan serapan jadi mana ilmu aku ke dalam nafsu-nafsu kamu. Sebab itulah jadi maknanya, walaupun setan-setan itu dibelenggukan, macam-macam tafsir lah. Walaupun setan-setan itu mana dirantai, walaupun setan-setan itu mana tidak diaktifkan di dalam bulan Ramadan, tetapi
tetapi engkau menjadi pujaan hatiku. Sebab apa? Aku dah ajar kau lama dah membazir. Aku dah ajar lama kau malas. Aku dah ajar kau lama ni malas mayang. Aku dah ajar dan kau ni malas puasa. Aku dah ajar dan kau ni buat jahat. Lama dah. Walaupun aku diikat, tetapi engkau masih tetap menjadi pujaan hatiku. Bagi orang tak beriman lah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Walau sikit lah, mengantuk lah ni. Dia tukar ceramah pun mengantuk, pecah mata lah. Dia jadi macam tu kan. Bila dia makan, dia jadi macam tu kan. Tutup mata. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Maknanya kerja kita ialah bukan hanya semata-mata kita letak kepada ustaz saja. Bukan hanya semata-mata kita meletakkan kepada tok imam saja. Bukan hanya semata-mata kita letak kepada pemimpin saja. Tetapi siapa yang nak ubah? Iaitu kita semua. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Aku keluarkan dan aku lahirkan engkau di dalam dunia ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Takkanlah orang luar jahat tepi kita, biarlah. Bukan anak aku memang mampu segala. Itu dia. Itu di antara tugasan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itu di antara di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan makhluk kita sebagai makhluk yang tidak perlu mematuhi. Jadi makhluk yang tak payah mematuhi, seperti mana lembu, haiwan, dia tak payah nak patuhi. Dia rasa nak lintas-lintas lah, dia tak rasa apa benda pun. Dia kata, kenapa ni kau lintas tak tengok kiri kanan? Lembu dia nak lintas jalan. Kita pula pergi sound dia, kenapa kau ni tak lintas tak tengok kiri kanan? Kita sound dia, tuan-tuan. Lepas tu dia kata, woi manusia bodoh, aku mataku sebelah sini lah, sebelah sini, tak payah kiri kanan lah. Oh macam tu punya, lalas sekali kita kena bodoh. Jadi haiwan, kalau kata haiwan mana tidak dibebani dengan sebarang perintah ataupun tegahan, tu kata manusia dibebani dengan apa? Tegahan. Ada syarat-syarat kehidupan dia. Bila masuk saja bulan Ramadan, mana kita ikuti rentak di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan rentak tersebut bila keluar daripada bulan Ramadan, aku ikut rentak bulan Ramadan. Bersedekah, teruskan. Semayang, teruskan. Puasa, teruskan. Buat baik, teruskan. Apa lagi? Semua teruskan. Jangan buat jahat saja. Syaitan sentiasa menepuk kita. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut perangai syaitan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa, itu ayat Al-Quran macam itulah. Tengok piramid dia gunakan. Barang siapa melanggar perintah ahli nujum, nenek umur tu. Barang siapa yang maknanya ikut perangai setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Lama kelamaan Allah Ta'ala akan bongkarkan diri kejahatan kita. Jangan kau berlakon di dalam bulan Ramadan. Jangan kau buat-buat jadi mana kau ni rajin di dalam bulan Ramadan. Rajin, alhamdulillah. Tetapi kita sepatutnya, kita sebagai manusia yang jarang-jarang datang ke masjid, jarang-jarang kita berjemaah, maka kita minta pertolongan daripada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah amal ibadah aku ini di dalam bulan Ramadan ini, seperti mana bulan Ramadan ini apabila masuk saja ke bulan lain, aku akan lakukan juga mana amal kebajikan seperti mana aku dulu di dalam bulan Ramadan. Jadi mana tuan-tuan, Allahu Akbar, buih-buih cakaplah, tapi itulah dikehendaki oleh agama. Kalau kata benda ni, kalau kita cakap sekali semua ingat, semua beriman belaka dalam dunia ni. Sebab apa? Agama. Apa dia agama, tuan-tuan? Agama itu ialah undang-undang.
ad-din ma syara'ahu Allah ala lisan nabi min al-ahkam. Hei manusia, ad-din apa dia yang dikatakan agama? Agama Islam lah. Apa dia? Ma syara'ahu Allah, iaitu barang. Apa barang tu? Barang apa? Ni bukan ketumnya barang ni. Dia tak tanam dalam rumah barang-barang jenis macam tu. Dia pergi klinik lah, nak ubat ke. Jangan besaran tanam benda yang salah-salah macam tu kan. Kalau kata ganja lagi salah, ketum pun salah tuan-tuan. Lagi apa lagi? Yang tak salahnya dah daun tembakau saja tak salah pun. Sebab apa daun tembakau? Walaupun daun tembakau itu bila dikeringkan menjadi apa? Jadi tembakau kan. Daun balut tu kan. Jadi tetapi daun dia tu kita tak boleh buat macam daun ganja dan juga mana daun apa? Daun ketum. Try kau rebus tengok daun tembakau, nak tengok. Kau minum tengok daun tembakau, nak tengok. 2 hari je jalan lah. Getah dia kuat tuan-tuan. Daun popi pun sama juga, getah tak boleh. Bila kau renam saja, kau minum air tu, jalan. Jangan cuba macam dah pernah cuba je. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. 5 minit lagi tuan-tuan. Jangan takut, kita berhenti awal, jangan takut. Jadi kerosakan atau membuat kejahatan ataupun keburukan ataupun kekacauan dan kemungkaran yang akan mendatangkan bencana kepada penduduknya sehingga hilang keamanan, keruntuhan akhlak dan rosak mana budi bicara, rosak jadi mana budi pekerti kita. Walaupun kita duduk di dalam bulan Ramadan, sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi can dah 3 bulan. Kau nak berubah ke tak ni? Aku bagi bulan Rejab, aku bagi bulan Syaban, dan aku hiasi bulan Rejab itu. Allah Ta'ala abadikan cerita yang sirah yang terbesar kepada umat Islam. Apa dia tuan-tuan dalam bulan Rejab? Iaitu sejarah yang terbesar dalam Islam, iaitu peristiwa Isra Mi'raj. Aku naikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rintakkan kepada malaikat Jibril. Bukan setakat maknanya Mi'raj, Isra di bawah, Mi'raj di atas, Isra lagi dah. Allah Ta'ala menguji jadi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diuji tuan-tuan? Sebab apa? Dia manusia. Itu sebab Allah Ta'ala nak menyatakan keadilan. Apabila engkau nak bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata, apabila engkau nak bertemu dengan aku, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Kesenang tu. Bila engkau nak bertemu dengan aku arahkan kepada malaikat ini, pergi bedah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedah macam mana? Beriman sajalah. Bedah betul ke? Bedah ni ke? Bedah simbolik ke apa? Wallahu alam. Jadi maknanya kita beriman saja. Allah Ta'ala nak menyatakan keadilan, bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti mana kamu juga melakukan kesalahan, beristeri, makan, minum, tidur dan berbagai. Tetapi adalah sendi-sendi dia tu yang tidak sama dengan manusia. Tetapi Allah Ta'ala nak menyatakan keadilan. Apabila engkau nak bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan bedah kamu dulu. Sebab apa? Engkau nak bertemu dengan aku. Begitu juga kita berbalik kepada diri kita, tuan-tuan. Apa yang kita buat salah sebelum ni? Bila kita pejam mata, baru kita ingat tahun 70-an aku buat apa, tahun 80-an aku buat apa, masa umur aku 15 tahun aku buat apa. Agak-agak kita ingatlah masa aku umur 15 tahun, masa aku umur 20 tahun, Masya Allah, pejam mata saja, Allahu Akbar, barulah rasa dia nak geleng. Kalau selagi mana dia buka mata, dia tak akan geleng. Tekuk dia tu dia tak akan geleng. Sebab Allah Ta'ala mengajar kita supaya, sebab apa? Kita ni banyak melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala ajar. Tak kisah, bukan aku benarkan kau melakukan kejahatan, tapi kau sebagai manusia tidak terlepas daripada melakukan kejahatan. Bukan engkau maksum. Maksum itu mana terkena kepada Nabi sahaja.
Apa dia maksum? Maksum itu terpelihara daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Taala ajar kita, tuan-tuan, macam mana kau nak bersihkan diri kita? Bila kita duduk dalam bulan Ramadan, Allah, bulan yang diberkati, bulan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau maknanya kerja ataupun amal ibadah kita dengan bentuk keikhlasan yang amat tinggi, Allah Ta'ala akan makbulkan semua segala-gala doa kita. Allahu Akbar. Bukan kita minta kereta, bukan kita minta mana tanah, bukan kita minta jadi maknanya kita minta rumah dah ada dah, tapi kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, kau redailah segala amal kebajikan aku di dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Ramadan itu adalah bulan Kau, ya Allah. Jikalau Engkau tidak merestui dan tidak redha di atas apa yang kami lakukan di dalam bulan Ramadan ini, Allahu Akbar, sia-sialah kami melengkung, tuan-tuan. Buat apa? Tahan puasa dia tu sampai melengkung-lengkung, sakit. Sebab apa? Allah Ta'ala suruh. Tetapi kita tidak ingat bahwasanya kesalahan yang kita lakukan itu menyebabkan kurangnya pahala puasa kita. Dengan pertuturan kita, komunikasi kita, percakapan kita, pertuturan kita, kejahatan kita masih lagi tidak berubah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhanku. Allah nampak dan Allah detail setiap apa yang kita lakukan. Kita tak perlu berlakon di hadapan. Kita tak perlu kita watak-watak drama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita buat watak-watak, sebab Allah Ta'ala amat mengetahui. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, ramai mananya Kau jauhkanlah daripada sikap daripada takabur kita yang akan menghalang seseorang itu mendapat apa? Redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab sekali iblis, sekali sahaja dia engkar, dia takabur di atas apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia. Aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Macam mana aku nak sujud kepada dia, tunduk sujud hormat pada dia? Dia ni dijadikan daripada tanah. Tanah ni berbagai-bagai. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allahu Akbar. Ada tak kita ni Allah Ta'ala celakakan kita ni? Ada tak? Sebab itulah celaka ni jangan menjadi satu percakapan amalan kita. Sebab celaka ni ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit-sikit celaka betul dia ni. Sebab apa? Celaka inilah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia perkataan dia? Tengok Allah Ta'ala celakakan dalam satu Lahab pun sama ada juga. Mutaffifin pun ada juga. Di antara kelakuan yang manusia-manusia lakukan sehingga Allah Ta'ala celakakan kepada seseorang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Dan Allah Ta'ala juga mencelakakan secara umum di dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Orang yang meniaga tetapi perniagaan mereka itu dengan dasar penipuan. Allah Ta'ala celaka dengan secara umum. Yang tadi itu adalah khusus untuk Abu Lahab saja. Itu sebab Abu Lahab ni, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, dia tak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal dia tidak akan beriman kepada Allah SWT. Qarun dia tidak akan beriman kepada Allah SWT. Kau buatlah macam mana sekalipun, tetapi dia tetap tidak akan beriman. Sebab apa? Allah Ta'ala amat mengetahui. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, walaupun kita nampak reaksi daripada Fir'aun itu, dia yakin bahawasanya apa kemenangan yang berlaku terhadap Nabi Musa alaihissalam itu adalah kemenangan bukan daripada kekuatan yang ada kepada Musa. Dia kata, itu Fir'aun kata kepada Nabi Musa alaihissalam, kemenangan dan juga pada kekuatan yang ada kepada Nabi Musa itu bukan kekuatan yang ada pada tubuh dia, tetapi kekuasaan itu daripada Tuhan. Yakin
Tetapi oleh kerana ada penasihat dia tu jenis penasihat 10%, dia pun pergi berjumpalah dengan si Firaun laknatullah. Dia kata, "Ya tuanku, adakah tuanku tidak sedar bahawa tuanku itu adalah Tuhan?" Oi, betul juga ni. Tidak sikit lagi dia nak beriman lagi dah. Tetapi dia tekan beriman lah. Dua keadaan kita ni yang terakhir sekali. Kita ni di antara umat-umat yang mana Allah Ta'ala tidak celakakan sikit pun. Yang pertama ialah qada yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, iaitu qada mu'allaf. Mu'allaf ni tuan-tuan, walaupun orang ni buat jahat macam mana sekalipun, jadi mana dia ada harapan lagi untuk nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipanggil qada mu'allaf. Mu'allaf tu apa dia? Mu'allaf tu ialah jinak. Ada usaha lagi untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, aku ni jahat ni, aku dah 100 orang, 1000 orang dah ni aku bunuh ni. Tak, kau masih lagi ada harapan untuk nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, dia kata, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Jika Allah Ta'ala kenaki kejahatan kepada sesiapa, siapa pun tak boleh halang. Tengok pakai serban bukan main kan, bercacak serban kan, pakai serban tu meleleh apa semua, tengok Allahu Akbar. Sebab apa? Kita tidak jaga diri kita sendiri. Takhta yang ada kepada kita Islam itu bukan takhta kepiah ni. Takhta yang ada kepada Islam itu kita tidak jaga, maka bidurrin fala kashifa lahu illa. Jikalau Allah Ta'ala nak menakikan kejahatan kepada sesiapa, siapa pun tak boleh halang. Sebaliknya, bidurrin fala kashifa lahu illa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah Ta'ala mendakikan kebaikan kepada mereka, siapa pun tak boleh halang. Jadi mana tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini tuan-tuan? Jadi mana kita ni janganlah duduk dalam keadaan yang macam ni. Mungkinlah kita nampak rakan-rakan kita, tengok engkau ni, kau duduk tinggal sini lagi ya? Memang aku tinggal lama lah. Loh, tak pernah nampak bukan surah. Janganlah sampai tak macam tu kan. Takut dia lari pula, lambat lagi Ramadan nak habis ni. Jangan duk melawak dengan kawan-kawan kita macam tu. Sebab apa dia lari, dia kesian lah kat dia. Dia baru nak jinak dan kan. Kita, kau memang duduk sini ke tak? Lah, aku ingat dah mati dah. Melawak macam tu, tobat dia tak turun dah. Kan? Tobat dia tak turun dah. Melawaknya sikit-sikit cukup lah. Jangan melawak ni, melawak dia sensitif ni. Sebab apa? Harian memang tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Tak seramai ini, tuan-tuan. Tapi bila saja masuk saja bulan Ramadan, Allahu Akbar, baru ku tahu bahawasanya ramai manusia yang ada di penghuni-penghuni ini. Tapi tak kisahlah nak buat macam mana kan. Sebab Allah Ta'ala letakkan diri kita ni masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi maknanya apa yang penting ialah kita sucikan diri kita dulu. Jangan duk kira orang lagi. Cucikan diri kita dulu dengan kita bersihkan kekotoran apa-apa yang ada dalam diri kita. Sebelum ni aku buat macam-macam. Allah Ta'ala sebut, dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Nur, Allah Ta'ala berkata, jika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika engkau nak bersihkan diri, Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih bagi mereka yang orang yang sentiasa bertaubat, dan Allah Ta'ala kasih bagi mereka orang yang sentiasa mensucikan diri mereka sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi mana kita banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Setakat itu saja tuan-tuan pada malam ini. Jadi sebelum tuan-tuan hati berkata-kata, duk kata dekat saya, jadi mana kita berhenti dululah. Duk kata macam-macam tak guna tu ustaz ni. Mari dia ceramah kita.
Main duk camal lambat dah lah sembahyang tadi dah lambat. Lepas tu lambat pula cara mak pula. Tak apa kita berhenti dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum